Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang sedang berlangsungnya perlumbaan Malaysia Grand Prix Tindika Lumba Sepang. Kelihatan dua kereta putih saling berkejaran antara satu sama lain. Nampaknya kereta BMW sedang mendahului. Hujan pula nampaknya. Oleh kerana hari hujan, kelihatan semua pelumba sedang menuju ke ruang perhentian bagi menukar tayar masing-masing. Mengapakah pelumba sering berhenti di ruang perhentian untuk menukarkan tayar? Bagaimanakah daya geseran memberi kesan terhadap perlumbaan ini? Cuba kamu fikirkan. Hai semua. Bertemu lagi dengan Cikgu Popo. Hari ini kita akan meneruskan topik perbincangan kita tentang kesan daya geseran. Tanpa membuangkan masa, jom kita mula. Kesan daya geseran. Daya geseran memberi banyak kesan dalam aktiviti seharian kita. Terdapat beberapa kebaikan dan keburukan daripada kesan daya geseran. Antara kebaikan daya geseran ialah daya geseran membenarkan kita berlari atau berjalan tanpa tergelincir. Selain itu, daya geseran membenarkan objek dipegang tanpa terlepas. Daya geseran juga membolehkan objek kekal pegun. Dengan adanya daya geseran, ia membolehkan kita memanjat tangga dengan mudah. Daya geseran membenarkan tayar kenderaan mencengkam jalan raya. Hal ini membolehkan kenderaan dikawal dengan baik. Antara keburukan daya geseran ialah daya geseran menyebabkan sesuatu objek sukar untuk digerakkan. Daya geseran menghauskan permukaan yang bergeser. Selain itu, daya geseran dapat menghasilkan haba dan bunyi yang bising. Di samping itu juga, daya geseran dapat memperlahankan atau memberhentikan pergerakan sesuatu objek. Menambahkan dan mengurangkan daya geseran. Kadangkala, daya geseran boleh mendatangkan masalah. Kita perlu mengatasinya. Walau bagaimanapun, ada kalanya daya geseran sangat berguna untuk kita. Sebagai contoh, ia membantu kita memandu dengan selamat. Bagaimana untuk kita menambah atau mengurangkan daya geseran? Terdapat beberapa keadaan yang memerlukan lebih daya geseran untuk membantu kita menjalankan sesuatu kerja. Antaranya ialah dengan menggunakan permukaan yang kasar dan mempunyai corak. Sebagai contoh, jalur atau corak yang terdapat pada tayar kereta atau tapak kasut dapat menambahkan daya geseran dan mengelakkan kita daripada tergelincir.
Kita juga boleh menggunakan pelapik atau alas yang diperbuat daripada getah. Penggunaan pelapik getah pada tapak kaki kerusi dapat mengelakkannya daripada bergerak. Manakala penggunaan pelapik anti-gelincir dapat menghalang seseorang daripada terjatuh pada permukaan lantai yang basah. Selain itu, ahli sukan angkat berat boleh menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat untuk mengangkat pemberat besi. Serbuk kapur ini digunakan untuk mengelakkan pemberat besi daripada mudah terlucut. Dalam keadaan lain pula, daya geseran yang terhasil boleh memberikan masalah dan perlu diatasi atau dikurangkan. Antara cara lain yang boleh digunakan ialah menggunakan penggolek, alas berbola ataupun roda. Bolehkah kamu mengangkat kesemua beg dengan tangan sendiri? Tidak. Kita boleh menggunakan troli beroda untuk mengurangkan daya geseran dan memudahkan beg untuk diangkut. Kita juga boleh menggunakan minyak pelincir ataupun gris pada permukaan yang bersentuhan. Menyapu gris atau minyak pelincir pada permukaan yang bersentuhan boleh mengurangkan daya geseran. Hal ini menjadikan permukaan yang bergeser lebih licin serta mudah digunakan. Bagi pemain carom, kita boleh menggunakan tepung asid borik pada papan carom. Penggunaan tepung asid borik dapat memudahkan pergerakan buah carom. Kesimpulan, daya geseran mempunyai kebaikan dan keburukan. Daya geseran juga boleh ditambah atau dikurangkan mengikut situasi. Masa untuk kuis. Situasi 1, pisau yang tumpul. Situasi 2, murid yang tergelincir. Bagaimanakah kamu dapat membantu sekiranya kamu berada dalam dua situasi itu? Adakah daya geseran perlu ditambah atau dikurangkan? Mengapa? Terima kasih semua. Selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk daya. Cikgu Popo harapkan agar anak-anak beroleh manfaat daripada video pembelajaran ini. Di ruang deskripsi ada cikgu sertakan link kuis untuk anak-anak cuba. Jangan lupa ya untuk menekan butang subscribe agar anak-anak boleh terus mengikuti kelas bersama dengan Cikgu Popo. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.